Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siri bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami. Kita masih lagi dalam bab ataupun membicarakan tentang hukum-hukum syarat-syarat poligami, dan kali ini kita masuk kepada bab larangan-larangan poligami. Yang ini mulai dari muka surat 85. Mulai daripada muka surat 85. Jadi tentang poligami ini ada beberapa larangan yang kita perlu tahu. Okey. Yang pertama sekali kita mula terus pelajaran nombor 54. Yang ini saya rasa semua tahu tapi tak mengapa, bahawa jumlah maksimum isteri-isteri bagi seorang suami ialah 4 orang. Ialah 4 orang ya. Yang ini kita sama-sama tahu. Dan apa nak kata, dulu ada satu orang, dia ada 9 orang isteri. Lalu apabila disoal oleh Jabatan Agama Islam negeri, di negerinya, dia memahami, dia kata apabila nikahilah kamu 2, 3 atau 4, dia tak pandang yang atau tu, dia kata dan. Jadi 2 campur 3 jadi 5, campur 4 jadi 9. Dia ada 9 orang isteri. Bila ditanya kenapa 9 orang isteri, jadi dia tafsir sendiri ayat tu 2, 3 atau 4. Jadi katanya 2 campur 3 campur 4 jadi 9. Itu salah sebenarnya. Ya, yang benar saya rasa semua orang pun tahu, maksimum 4 orang isteri. Dan di sini yang saya nak tambah ialah khas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah baginda dibenarkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki lebih daripada 4 orang isteri. Okey, apa dalilnya? Dalilnya seperti dalam buku itu, surah Al-Ahzab ayat 50. Surah Al-Ahzab ayat 50. Mari kita rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajakal lati ataita ujurahunna. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu isteri-isteri kamu. Nah, semua tu halal baginya, bukan sebab bagi orang lain bila turunnya ayat yang membatalkan kepada 4, mereka kena ceraikan. Mereka kena ceraikan sebab di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang pada awalnya memiliki lebih daripada 4 orang isteri. Apabila turunnya surah An-Nisa, ayat yang ketiga itu yang menyebut hanya sehingga 4, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka menceraikan isteri-isteri lain dan hanya simpan 4 saja. Akan tetapi khas bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda dihalalkan, dibolehkan untuk memiliki lebih daripada 4. Ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami, yang ini Allah, kami menghalalkan bagi kamu isteri-isteri kamu. Semua tu halal. Tak payah cerai, dah simpan 4 sahaja. Yang kamu telah berikan ujurahunna, apa nak kata, mahar mereka, mahar kepada mereka. Dan seterusnya Allah SWT menerangkan dalam ayat itu, wanita-wanita lain yang dihalalkan kepada Rasulullah SAW, sehinggalah kepada rangkap khalisatan laka min dunil mu'minin. Semua itu khas bagi engkau dan bukan bagi orang-orang beriman yang lain. Jadi ini khas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hafal ya surah Al-Ahzab ayat nombor 50, surah 33 ayat 50. Seandainya ada orang yang bertanya, apakah dalil yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh memiliki lebih daripada 4 orang isteri? Sekarang ni ya, sebagai satu bonus, sebagai satu perbincangan tambahan, saya nak bawa ataupun nak tanya ya, apa hikmah, apa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalalkan memiliki lebih daripada 4 orang isteri? Saya yakin hampir semua pernah dengar
bahawa Rasulullah berpoligami atas sebab dakwah. Rasulullah berpoligami atas tujuan dakwah. Bahkan ada yang menjadikan itu sebagai syarat poligami. Maknanya bila suami je nak poligami, dia kata, kamu ni, abang ni nak berdakwah ke? Tak kan? Tak pernah berdakwah pun kan? Jadi tak payah kata-kata poligami. Seolah-olah berdakwah itu ialah syarat bagi poligami. Jadi yang saya nak tanya, yang saya nak buka kepada perbincangan di sini, betul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami atas tujuan dakwah? Kita biasa dengar, ustaz-ustaz biasa cerita, ustazah-ustazah biasa kata sedemikian. Ada juga beberapa ulama yang berpandangan sedemikian. Akan tetapi, memandangkan sebab itu, tujuan dakwah itu, tidak pernah disebut, setahu saya, tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan hadis, maka kita boleh menganalisanya. Sebab ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami atas tujuan dakwah, dan ini dinyatakan secara deras dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, maka tak mengapa, kita pun sami'na wa ata'na. Akan tapi memandangkan ia, setahu saya, tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, dan ia hanyalah pandangan orang sebut-sebut, maka kita boleh menganalisanya sejauh mana ia betul. Ya, pertama sekali macam saya kata, saya tidak tahu adanya petunjuk dalil jelas pada Quran dan hadis bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami, nikah lagi pun baginda tidak berkata ini saya nak berdakwah kepada kumpulan kamu, kepada kabilah kamu ke apa ke. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat di antara isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang baginda nikahi dengan mereka, berpoligami mereka, mereka telah pun Islam dan ayah mereka, keluarga ayah mereka pun telah pun Muslim. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Ayahnya Abu Bakar sudah pun Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah, ayahnya Umar yang sudah pun Muslim. Berdakwah kat mana tu? Sebab Rasulullah telah pun mendakwah pada ayah mereka, pada keluarga mereka sebelum tu lagi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, memang ada dalam hadis bahawa ada yang apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita tersebut, kabilah ataupun kumpulan, kita sebut apa, bani ataupun kabilah ketika itu, mereka memasuki Islam. Sebagai contoh, Juwairiyah binti Al-Haris yang asalnya tawanan perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dan memerdekakan beliau. Lalu atas tindakan Rasulullah ini, kumpulan yang mula-mula berperang tu kemudian dah kalah jadi tawanan perang. Lalu kabilahnya yang asal itu pun memeluk Islam. Okey, itu betul. Tapi mereka tu peluk Islam sebab Rasulullah menikahi wanita daripada kabilah mereka ke? Atau sebab Rasulullah memerdekakan salah seorang tawanan perang daripada kalangan mereka ke? Atau sebab Rasulullah berbuat baik pada mereka? Yang mana satu tu sebenarnya? Sebab tidak jelas di situ. Okey, tak apa. Seterusnya, kalau betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami atas tujuan dakwah, masyarakat Arab ketika itu, ya, masyarakat Arab jahiliyah, mereka ni berpecah-pecah kepada banyak kelompok-kelompok, kepada banyak kabilah-kabilah, kepada banyak bani-bani dan sebagainya. Lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita daripada setiap kabilah-kabilah itu? Tapi hanya beberapa saja, kalau betul itu atas tujuan dakwah. Kenapa tak semua? Hanya beberapa saja. Padahal dihalalkan bagi Rasulullah untuk berpoligami lebih daripada 4. Ya. Kemudiannya ya, saya nak tanya. Okey, permisalan, katakanlah saya ni ketua kampung, ketua kabilah ABC lah katakan. Di Pasir Berdengung, pada pasir tu. Kemudian di sana pun ada satu lagi kabilah XYZ. Okey. Rasulullah, katakanlah ya, misalnya saja Rasulullah menikahi seorang wanita ataupun ketua kampung kabilah tu. Saya sebagai ketua kampung pun ada juga anak perempuan. Tapi Rasulullah tidak menikahi anak perempuan saya, tetapi menikahi anak perempuan kabilah XYZ itu. Okey, dan XYZ pun semua masuk Islam. Okey. Bukankah tindakan sedemikian akan menyebabkan saya
Dan ahli-ahli kabilah saya merasa cemburu, merasa dengki, dan kena pula pada zaman jahiliah dulu, kabilah-kabilah ni memang hidup dalam keadaan saling berseteru, saling berselisih, saling bermusuhan ke, berdengkian ke, saling cemburu ke apa ke. Jadi sekarang ni Rasulullah telah menikahi anak perempuan kabilah XYZ. Rasulullah tidak menikahi anak perempuan kabilah saya. Dan ini menyebabkan saya marah. Dan terus berazam, lepas ni kami tidak akan sekali-kali masuk Islam. Kan jadi lain. Sebab Rasulullah hanya pilih kabilah tu dan bukan kabilah ni. Jadi, apa yang saya nak kata, pada zaman Rasulullah, masyarakat Arab ketika itu, mereka banyak kelompok-kelompok, banyak bani-bani, banyak kabilah-kabilah. Apabila Rasulullah, jika benar Rasulullah hanya menikahi anak perempuan daripada beberapa kabilah saja, kabilah-kabilah lain, bani-bani lain akan terasa, akan merasa dengki. Lalu mereka pun macam, kalau macam ni kami tak nak masuk Islam sebab anak perempuan kami, anak perempuan dari kabilah kami tidak menjadi pilihan. Okey, pernah terfikir tak dari aspek tu? Ya. Ada satu poin lain yang sangat penting. Di mana timbulnya ni? Kenapa nak diutarakan, kenapa nak diwar-warkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami atas tujuan dakwah? Pada pandangan saya, tak setuju tak apa ya, sebab ini pandangan, ada pandangan yang berkata atas tujuan dakwah. Saya memiliki pandangan yang berbeza, tak setuju tak apa. Tapi saya nak bagi tahu, ada satu perkara penting. Masyarakat kita, dia pandang, kebanyakannya pandang poligami ni satu benda yang salah. Satu benda yang buruk. Satu benda yang menunjukkan suami tidak setia kepada isteri. So mereka atas pandangan negatif ni, poligami ni buruk, tiba-tiba Rasulullah berpoligami. Macam mana tu? How to justify it? Lalu mereka mencari alasan. Mereka mencari sebab. Akhirnya mereka buat sebab. Mereka buat alasan. Rasulullah SAW berpoligami atas tujuan dakwah. Ya? Tapi punca mereka, sebab mereka nak buat alasan itu ialah kerana mereka sendiri, termasuk sebahagian agamawan, berpandangan poligami ni benda yang buruk, benda yang negatif. Jangan, suami-suami yang berpoligami ni gatal, tak boleh kawal nafsu. Perempuan-perempuan yang masuk dalam keluarga poligami sebagai isteri kedua, ketiga, keempat ni perampas suami orang. Atas sikap negatif tu, mereka pandang buruk kepada poligami, kecuali macam mana nak justify, apa kita kata, atau nak memberi alasan kenapa Rasulullah perlu berpoligami. Bukan sekadar 4, lebih daripada itu. Lalu mereka pun membuat alasan bahawa Rasulullah berpoligami kerana tujuan dakwah. Padahal tadi kalau betul tujuan dakwah, ada poin-poin yang kita boleh kritik seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi yang saya nak bawa di sini, kalau ada orang tanya kenapa Rasulullah berpoligami sampai lebih daripada 4, tak payah mencari-cari alasan. Tak payah rasa bersalah sehingga patut memberi alasan menjustifikasikannya. Katakan saja, Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang hebat, seorang pejuang, komando perang yang hebat, seorang pendakwah yang hebat, seorang suami yang hebat, insan yang hebat, dan beliau baginda juga seorang lelaki yang hebat. Full stop. If you cannot accept that, it's okay. That is our prophet. Tak boleh terima, tak apa. Itulah Rasul yang kami sayangi. Itulah Rasul yang kami beriman kepadanya. Tak payah kita buat alasan-alasan semua tu. Sehingga akhirnya alasan itu secara sedar tak sedar menjadi syarat kepada orang sekarang yang nak poligami. Orang nak poligami, kamu nak berdakwah ke? Kamu ni satu patah, alif bata pun hafal tak habis, tiba-tiba nak berdakwah konon. Padahal kita telah membuat satu syarat. Atas sebab yang sebab itu sendiri sebenarnya tidaklah begitu kukuh. Ya? Jadi saya ulangi, pada pandangan saya, tak setuju tak apa. Atas sebab ramai masyarakat kita, termasuk sebahagian agamawan, memandang buruk poligami, mereka rasa bersalah pula. Rasulullah ni poligami, aku nak justifikasi macam mana? Lalu mereka membuat-buat alasan Rasulullah poligami atas sebab dakwah. Ya, padahal sebab itu sebenarnya terbuka kepada kritikan. Maka jika ada orang tanya, kata je Rasulullah seorang yang hebat, banyak ciri-ciri yang hebat, termasuk salah satu kehebatan baginda ialah baginda seorang lelaki yang hebat. Ya, baik, itu yang saya nak cerita tentang betul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpoligami atas sebab atau atas tujuan dakwah. Baik, kita masuk pada pelajaran seterusnya pula.
pelajaran nombor 55. Okey. Ini mungkin ramai tak tahu sebab ia khusus bagi suami yang ada 4 orang isteri. Seorang suami yang memiliki 4 isteri lalu mentalak salah seorang daripadanya, tidak boleh terus menikahi isteri yang lain, isteri yang baru, sehinggalah tamat tempoh iddah bagi isteri yang ditalaknya. Tempoh iddah 3 bulan tu ya. Ini kerana dalam tempoh tersebut, perceraian masih belum muktamad dan suami masih berpeluang untuk rujuk semula kepada isterinya. Okey. Seterusnya kita ke pelajaran nombor 57. Laju sangat ke? Okey je ya. Okey, pelajaran nombor 57. Seorang isteri yang dimadukan oleh suaminya ditegah daripada meminta cerai. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud itu. Okey, baginda bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, ayyumam ra'atin, mana-mana wanita sa'alat zaujaha yang meminta daripada suaminya talaqan, talak, meminta cerai, fi ghairi ma ba'sin, pada sesuatu yang tanpa alasan yang munasabah, alasan yang kukuh, faharamun, maka diharamkan alaiha, ke atasnya, raihatul jannah, bau syurga. Kalau bau syurga pun tak boleh, bagaimana pula hendak memasuki syurga. Jadi di sini Rasulullah SAW telah melarang mana-mana wanita daripada meminta cerai daripada suaminya tanpa alasan yang munasabah. Apakah ukuran, apakah kriteria bagi alasan yang munasabah itu? Tentu saja munasabah dari sudut syariat Islam. Sebagai contoh, jika suami itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, seperti berjudi, sudah dinasihati, sudah ditegur, tetap lagi berjudi, maka isteri ada alasan yang munasabah untuk meminta cerai. Contoh lain, suami yang asyik minum, kaki minum, suka pergi kelab malam minum, duduk rumah pun minum, sudah ditegur, sudah dinasihati, tidak mahu juga berubah. Bahkan membahayakan juga apabila mabuk tu kan. Maka itu alasan yang munasabah untuk meminta cerai. Contoh lain, suami yang malas. Suami yang malas mencari nafkah untuk keluarga. Kalau dia berusaha cari kerja, tapi tak dapat kerja, ataupun dapat kerja, income tak cukup. Yang itu lain. Yang ini yang malas, yang duduk rumah main game saja. Okey, isteri yang kena buat itu, isteri yang kena kerja, isteri yang kena uruskan anak, apa-apa semua tu, itu juga alasan yang munasabah untuk minta cerai. Kerana suami tidak melaksanakan peranannya dalam keluarga tersebut. Ya. Jadi, apakah alasan munasabah itu? Alasan-alasan yang ada sandarannya dalam syariat Islam. Okey. Penting di sini, bila nak minta cerai, jangan fikir alasan nanti saya nak bagi pada hakim tu lulus atau tidak. Jangan begitu. Fikir alasan nanti apabila aku disoal di hari akhirat kelak, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, aku boleh jawab atau tidak. Sebab, apa nak kata, antara perkara yang saling sering bermain-main di kepala para isteri pertama ke isteri yang akan dimadukan ialah dia nak minta cerai. Okey, dia nak minta cerai. Jadi di sini ada hadis yang sebenarnya melarang dia minta cerai. Dia mungkin kata, aku tak boleh terima suami aku hendak berpoligami atau sudah poligami, lalu aku hendak minta cerai. Jadi sekarang ni, saya nak ajak isteri tersebut berfikir, memang sedang marah sekarang ni, memang sedang tak puas hati, berfikir apakah alasan untuk minta cerai itu sesuatu yang munasabah. Berbeza jika suami itu sudah poligami, lalu suami itu berlaku tidak adil kepada isteri tersebut. Lalu isteri itu hendak minta cerai. Maka itu alasan yang munasabah. Kerana bersikap adil itu sesuatu yang dituntut dalam syariat Islam kepada ataupun ke atas suami yang berpoligami. Lalu apabila dia tidak berlaku adil, maka isteri memiliki alasan yang munasabah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta cerai. Okey, bukan di hadapan hakim ya, ingat, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Di sini saya ni ingin menasihati kepada para isteri apabila dengar suami nak nikah lagi atau suami sudah nikah lagi, jangan terburu-buru meminta cerai. Ya, saya tahu ini lelaki cakap, dia apa faham. Dia pula pro poligami, dia mestilah begitu je. Bukan. Ini saya nak bagi nasihat secara adil. Ya, kenapa ya? Pertama sekali, jangan dilihat dari sudut kebiasaan manusia. Sebab kebiasaan manusia ialah mereka pandang poligami ni benda yang buruk. Benda yang, suami tak setia, suami khianat, suami gatal, apa semua tu. Tapi pandang dari sudut syariat Islam. Suami ni buat benda yang halal ke haram? Kalau haram, okey, boleh minta cerai. Tapi kalau halal, itu persoalannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila isteri rasa berat hendak terima dirinya dimadukan atau bakal dimadukan lalu terus nak minta cerai, rasa berat tu kerana salah suami ke atau kerana salah isteri yang selama ini hidup dalam suasana yang merasakan dialah satu-satunya. Selama ini dia sudah nikahi, dia merasakan dirinya, I am the only one for my husband. And my husband will be loyal to me. Akan setia kepadaku. Lalu tiba-tiba suami nak nikah lagi. Atau sudah nikah lagi, maka dia merasa dirinya telah dikhianati. Betul ke dikhianati? Atau dia yang kerana dia telah memprogram dirinya, dia telah hidup dalam satu, khayalan atau ilusi, bahawa I am the one and only. Nobody else. Lalu bila suami nak nikah lagi atau sudah nikah lagi, ianya menjadi satu yang sangat berat baginya. Ya? Macam saya biasa, macam orang biasa sebut, wah, suami dia setia kepada isterinya. Suaminya setia kepada isterinya. Saya nak bagi tahu, setia atau tidak bukan kepada manusia. Setia itu ialah kepada Allah dan Rasulnya. Setia itu ialah kepada syariat Islam. Seseorang suami mungkin pada zahirnya nampak setia kepada isteri apabila dia monogami. Tapi bagaimana jika suami itu nampak setia secara zahir, tapi bila di pejabat punyalah dok menggatal dengan staf-staf wanita yang lain. Setia ke itu? Tidak. Sebab dia mungkin setia kepada isterinya dalam monogami, tetapi dari syariat Islam dia tidak setia. Bagaimana seorang suami yang nampak macam setia kepada isterinya yang monogami, tetapi apabila dalam suasana tersembunyi, dia dok tengok gambar-gambar ataupun video-video yang pornografi. Yang X-rated. Dia setia kepada isteri yang monogami, tetapi tidak setia kepada syariat Islam. Bagaimana suami yang, kita kata mungkin nampak setia, tapi kemudian dia buat perkara-perkara yang lain tu. Jadi saya nak tekankan di sini, ya, sebab bukan saja ni, setengah agamawan pun begitu juga. Bila suami itu monogami, kamu ni setia. Bukan begitu. Kesetiaan itu, kita kata dalam istilah ilmu Islam disebut walak wa barak. Kesetiaan itu ialah kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Islam. Okey? Itu kesetiaan yang sebenar. Bukan kita kata apabila suami itu monogami, dia setia. Sebab pada zahir mungkin setia, tetapi di belakang isterinya, di luar sana, banyak benda-benda yang dia buat yang tidak setia kepada isterinya yang satu itu dan juga tidak setia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada isteri yang merasa berat apabila suami nak nikah lagi atau suami sudah nikah lagi, tiba-tiba tengok dah nikah lagi. Jadi saya nak nasihatkan, pertama, jangan terus minta cerai sebab ianya dilarang oleh syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila merasa berat, apakah kerana suami yang buat salah atau kerana diri anda yang selama ini hidup dalam satu program, dalam satu ilusi khayalan yang bahawa kehidupan dalam perkahwinan ini ialah monogami saja. Dan you are the one and only. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, akan rasa berat apa semua tu. Okey, cuba saya kata join mana-mana group, support group. Okey, banyak yang merasa berat tentang dirinya dimadukan apa semua tu. Akan tetapi bila ada support group, masing-masing sharing, masing-masing saling memberi kekuatan, akhirnya akan dapat menerima perkara ini. Support group tu, Telegram ke WhatsApp ke, grup yang jumpa face to face tapi ikut SOP COVID-19.
Carilah grup yang betul, yang positif. Jangan cari grup yang saling sakat menyakat. Aku ada kawan peguam ni, boleh minta cerai, senang je. Okay, jangan begitu. If you really love your husband, jika kamu betul-betul menyayangi suami kamu, dan suami kamu melakukan benda yang selari dalam syariat Islam, okay, kamu tidak akan serta-merta hendak minta cerai daripada suami kerana dia berpoligami. Kemudiannya, macam saya pernah sebut sebelum ini, saya dapati banyak isteri-isteri, okey, ataupun saya dapati ramai. Saya ni tidaklah membuat statistik secara formal ke apa ke, tapi saya dapati ramai juga yang apabila suami dia nak nikah lagi, suami dia sudah nikah lagi, dia terus minta cerai. Kemudiannya, beberapa tahun kemudian, dia sendiri masuk dalam keluarga poligami sebagai isteri kedua, sebagai isteri ketiga. Padahal tadi tak boleh terima poligami. Tapi sekarang masuk pula poligami. Saya tanya kenapa? Dia kata pada mulanya, dia memang tak tahu poligami, zero poligami dan apa nak kata ya, kejahilan itu menyebabkan seseorang itu boleh memusuhi satu perkara. Ignorance makes you become an enemy of something new. Okay, pernah dengar ke peribahasa tu? Jadi, bila tak tahu satu benda, nampak pada zahir ukuran kebiasaan masyarakat sesuatu yang salah, maka terus serta-merta minta cerai. Tapi bila dah minta cerai, dah hidup seorang-seorang, apa tu, mula kaji tentang poligami. Oh, sebenarnya okey, sebenarnya boleh, sebenarnya tak salah apa. Lalu dia pun masuk semula ke dalam keluarga poligami. Jadi kita tak mahu sampai jadi begitu. Jadi awal-awal saya nak nasihatkan, mula ambil tahu tentang poligami. Walaupun suami tak pernah sebut apa pun tentang poligami. Suami tak pernah kata, tak pernah sebut dia satu hari nak poligami, tak apa. Seorang isteri, awal-awal lagi ambil tahu tentang poligami. Baca tentang poligami, dengar tentang poligami. Baca dan dengar benda-benda yang betul, benda-benda yang selari dengan syariat Islam, benda-benda yang positif. Jangan dok tengok drama-drama yang anti poligami tu. Jangan dok baca novel-novel anti poligami. Tetapi ya, drama atau novel itu, kalau ia pun dia anti atau negatif, sebagai seorang yang positif, anda akan belajar dan anda akan sendiri berpesan pada diri, seandainya suami saya nak poligami nanti, saya akan pastikan ianya tidak berlaku sebagaimana dalam drama ni. Saya akan pastikan ia tidak berlaku sebagaimana novel ini. Saya akan pastikan poligami itu berlaku secara baik, berlaku secara adil, supaya ianya menjadi salah satu sarana untuk saya pergi ataupun masuk ke syurga Allah. Okey. Jadi macam iklan saya pagi tadi ya tentang kelas ini. Siapa yang sebenarnya salah? Suami yang nak poligami ke ataupun isteri yang nak minta cerai apabila dengar suaminya nak poligami? Ataupun apabila dengar saja suaminya sudah poligami? Kalau dari sudut pandangan masyarakat, pandangan khasnya pula pandangan-pandangan liberal ke apakah, suami yang salah. Sebab suami tak setia. Suami yang salah sebab dia menggatal. Suami yang salah. Dan kamu sebagai isteri, kalau nak minta cerai, itu hak kamu. Silakan. Okey, itu dari sudut pandangan masyarakat. Dari sudut pandangan norma kebiasaan masyarakat. Akan tetapi jika diukur dari syariat Islam. Dari syariat Islam bagaimana pula? Sebab walaupun berat, ya, walaupun berat nak terima, tetapi hakikatnya suami buat perkara yang dihalalkan oleh syariat Islam. Dan isteri pula buat perkara yang mana-mana wanita yang minta cerai daripada suaminya tanpa alasan yang munasabah, maka diharamkan ke atasnya bau syurga. Ya, salah di situ. Okey. Jadi nampak tak? Walaupun saya ni lelaki pro poligami, pengamal poligami, penulis buku poligami, cerita bab poligami, nampak macam tak adil kan? Tapi saya nak minta para isteri menimbang perkara ini dari sudut syariat Islam. Kita kan dalam solat, dalam doa iftitah kan kita selalu bersebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadah-ibadahku yang lain, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Adalah untuk Allah. Maknanya kita hidup, mati ni semua untuk Allah apa semua tu. Jadi sekarang ni kita ukur benda betul ataupun salah dari sudut syariat Islam. Okey? Berbeza, macam saya kata tadi, berbeza apabila suami sendiri telah buat benda yang salah dalam poligami. Seperti berlaku tidak adil. Maka pada ketika itu, ada alasan munasabah untuk meminta cerai.
Tapi nanti dulu. Pastikan anda sebagai isteri telah pun buat semua yang patut sekadar mampu. Lalu suami tetap tidak berlaku adil. Sebab kenapa? Kenapa saya sebut? Sebab saya pernah jumpa suami, saya pernah jumpa isteri yang mengadu yang suami dia tak balik-balik rumah. Bila dah kahwin isteri baru tak balik-balik rumah. Lalu saya tanya, suami pernah nak balik tak? Pernah balik. Dulu-dulu masa dia baru kahwin, 7 hari pertama dia dengan isteri yang baru, sebab isteri tu dara. Kemudian dia nak balik. Bila dia balik, saya buat tak layan. Saya duduk dalam bilik. Bila hari dia nak balik, saya tahu nak balik. Saya dah bawa air mineral beberapa botol, saya dah bawa makanan apa semua, saya duduk bilik, saya kunci pintu. Saya tak nak jumpa dia. Jadi suami nak balik juga, tapi isteri yang mengunci dirinya. Buat tak layan dekat dia. Ataupun ada kes lain bila suami balik, nak makan apa ke? Pergilah makan dengan isteri muda. Apa nak makan dengan aku? Tanya je, ni besok nak pergi office, baju ada ke? Apa tanya pula? Pergilah tanya isteri muda. Jadi, isteri yang sedia ada tu, isteri lama tu, dia yang menyebabkan suami rasa sangat tidak dihargai ataupun feel so unwelcome at home. Dia balik rumah je jadi macam-macam terkabut. Jadi, suami berlaku tak adil dengan tidak balik rumah. Bukan kerana suami tak nak balik rumah. Tapi bila suami balik rumah, isteri tak layan dia 100% tak layan dia. Sampai-sampai, dia pun macam mana aku nak balik rumah ni? Kena pula seorang lagi kawan saya. Okay, ini semua kisah betul ni. Ya, saya pernah cerita dulu semua ni. Dia ada CCTV dalam rumah. Dan dia tak cerita kepada isteri dia, CCTV tu dia boleh tengok melalui handphone bila dia tak ada di rumah. Jadi, dia betul tengok, bila dia bergilir di rumah isteri kedua, dia ada 2 isteri. Isteri pertama dia aktiviti macam biasa di rumah. Keluar buat beli apa semua tu, bla bla bla. Hari dia nak balik je, nak sampai rumah dia, dia nampak isteri dia bawa makan semua dalam bilik, duduk dalam bilik, kunci pintu, tak nak layan, tak nak jumpa langsung. Okay. Dan ini berlaku berbulan-bulan. Okay. WhatsApp tak balas, WhatsApp pun kena block ke apa ke. Jadi, okay. Bila isteri hendak minta cerai daripada suami kerana suami berlaku tidak adil, maka pastikan yang betul-betul suami tidak berlaku adil. Bukan kerana anda yang menyebabkan suami tidak berlaku adil. Ya? Baik. Kemudiannya bila dalam bab minta cerai ni, ada sesuatu dalam hukum Islam, dalam syariat Islam yang disebut sebagai khulu'. Khulu' ni maksudnya isteri boleh meminta cerai daripada suami meskipun tanpa apa-apa alasan. Meskipun tanpa apa alasan. Mereka merujuk pada sebuah hadis. Hadis memang sahih. Saya bacakan terjemahannya saja. Ada dalam buku ini di muka surat 89. Di muka surat 89 bahawa sesungguhnya isteri Sabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak menyukai kekufuran di dalam Islam." Rasulullah bertanya, "Apakah engkau sudi mengembalikan kebun?" Sebab Sabit ni bila menikahi isteri ni, dia bagi sebagai mahar tu kebun. Kebun kepada Sabit, isteri Sabit menjawab, "Ya." Rasulullah kemudian bersabda kepada Sabit bin Qais, "Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak 1." Hadis sahih. Sahih Bukhari. Berdasarkan hadis ni nampaknya macam Sabit ni orang baik. Tidak aku cela akhlak dan agamanya, baik. Tapi aku tak mau kekufuran. Isteri kata aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Maknanya dia tak mau, tidak dapat berlaku sebagaimana dalam hukum-hukum Islam itu. Secara zahir ni macam boleh isteri minta khulu' daripada suaminya tanpa apa-apa alasan yang munasabah. Nampak macam kontradiktif pula. Hadis tadi kata mana-mana isteri yang minta cerai daripada suaminya tanpa alasan munasabah tidak akan bau syurga. Tapi hadis tadi pula ada isteri minta cerai daripada suaminya tanpa alasan munasabah lalu diizinkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia? Okey. Satu perkara penting bila baca hadis, dalam sesuatu kisah kita kena himpun semua hadis-hadis itu dalam kisah tersebut. Lalu kita baca semuanya dan kita akan faham apa yang sebenarnya berlaku. Tadi itu hanyalah riwayat daripada seorang perawi. Bagaimana pula riwayat daripada perawi lain? Di sini, kalau kita rujuk di muka surat sebelumnya, selepasnya, muka surat 90, daripada Rubai' binti Muawiz, bahawa Sabit bin Qais memukul isterinya sehingga tangannya patah. Tu dia. Isterinya bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Kemudian datanglah saudara lelaki Jamilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu berkenaan sikap suami tersebut, yakni Sabit. Maka Rasulullah mengutus seseorang kepada Sabit. Ya, hadis riwayat Imam Nasa'i. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Dalam buku Sebarkan Kebenaranmu, catatan-catatan ke atas novel Sebarkan Cintamu, saya telah membawakan semua hadis-hadis terbabit dalam kes Sabit bin Qais ni dan isterinya. Okey, boleh rujuk dalam buku tu. Tetapi secara ringkasnya, isterinya Jamilah menikahi Sabit tanpa melihat wajah Sabit. Sabit bin Qais ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tak silap saya juga jurutulis Rasulullah. Okey, menyertai banyak peperangan apa semua tu. Tetapi beliau ni seorang yang berwajah sangat teruk dan seorang yang sangat garang. Okey, dan Jamilah ni pula menikahi Sabit tanpa melihat wajah Sabit terlebih dahulu. Beliau hanya lihat wajah Sabit bila sudah nikah, dia sedang tunggu dalam kemah, sudah nikah, Sabit pun masuk. Time tu first time dia lihat dan dia lihat wajahnya sangat teruk sampai-sampai dia adalah perkataan buruk disebut, tak boleh nak tu. Jadi di situ dia dah tak boleh nak terima. Padahal siapa suruh nikah awal-awal sampai tengok terlebih dahulu. Kemudian berlakunya konflik apa semua tu dan berlakunya pergaduhan. Kena pula Sabit ni seorang yang yang nak pergi perang apa semua ni, seorang yang pergi sampai-sampai patah tangannya. Kerana itu Jamilah minta cerai. Jamilah minta cerai dia adalah sebab yang munasabah. Pertama, kerana silap dia sendiri tidak tengok wajah Sabit sebelum nikah. Dan kedua, Sabit sendiri telah mencederakannya sehingga patah tangan. Okay? Ini sebab-sebab yang munasabah di sisi syariat Islam. Sebab itu, kalau kita pandang hadis yang pertama tadi tu, aku tidak mencelanya kerana akhlaknya, kerana agamanya, ialah kerana Jamilah hendak menutupi aib ataupun kekurangan Sabit. Dia tak nak cerita. Ataupun mungkin kerana dia sendiri sedar yang aku ni pun bersalah agak sebenarnya. So, I don't want to blame him. Dan kalau kita cermati hadis tersebut, kita halusi, tanpa dia sebut dia nak cerai pun Rasulullah sendiri dah kata. Ni apa nak kata? Kalau kita baca semula hadis itu, di muka surat 89, okey, isteri Sabit datang dan berkata, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais tidak aku cela akhlak dan agamanya. Okey, padahal tadi tu sampai pukul patah tangan, apa cerita tu? Tak, dia nak menutupi kekurangan ataupun kelemahan suaminya itu. Atau mungkin kerana dia sendiri yang merasa bersalah. Tapi kalau kita baca hadis tu, muka surat 89, Jamilah, isteri Sabit, tak sebut pun dia nak minta cerai. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau sudi mengembalikan kebunnya kepada Sabit? Macam Rasulullah sudah tahu kisah sebenar. Kenapa? Kalau kita rujuk hadis Sunnah Nasa'i di muka surat selepasnya itu, okey, datanglah saudara lelaki Jamilah kepada Rasulullah mengadu berkenaan sikap suami. Jadi Rasulullah sudah pun tahu apa yang berlaku. Ya. Jadi kerana itulah adanya sebab yang munasabah di sebalik itu untuk meminta cerai. Jadi saya nak minta, sebab perkara ni ya, khulu' dalam syariat Islam memang ada, dan atas dasar kefahaman satu hadis itu, ramai yang ada yang meminta cerai khulu' tanpa sebab yang munasabah kerana satu hadis itu. Padahal jika dikaji-kaji, sebenarnya ada alasan yang munasabah di sisi syariat Islam untuk meminta cerai. Okey.
Jadi bagi yang nak minta khuluk tentang perundangan khuluk di negeri apa semua ni, saya ingin mengajak agar disemak semula, dikaji semula ya, agar tidak mudah-mudah meminta cerai. Ya, atau mudah cerai lalu disandarkan pada hadis itu. Silap-silap menjadi fitnah pula kepada Jamilah dan kepada Sabit bin Qais. Ya. Jadi itu tentang isteri meminta cerai. Sekali lagi saya ulangi, benda ni memang berat, nampak macam berat sebelah ke apa ke. Tapi saya nak nasihatkan, sabar dulu, nanti dulu, jangan terus-terus meminta cerai. Okey? Cuba mengkaji, cuba apa nak kata, menyemak diri sendiri. Kan macam, yalah, ni dia pengamal poligami, dia nak salahkan isteri sedia ada saja. Bukan begitu. Sebab saya kalau boleh nak cuba elakkan perceraian. Banyak yang sudah bercerai, kemudiannya menyesal. I should have done this, I should have done that, I shouldn't have done this, I shouldn't have done that. Tapi sudah bercerai pula ya. Baik, kita masuk ke pelajaran seterusnya. Pelajaran nombor 58. Seorang isteri dilarang dari meminta agar madunya diceraikan. Jangan pula minta, okey? Katakan suami menikah lagi. Tadi saya bagi tahu isteri sedia ada ataupun isteri pertama jangan minta cerai. Okey? Sekarang ni isteri pertama tu jangan pula minta suami ceraikan isteri kedua. Okey? Jangan pula. Maknanya either cases jangan minta cerai ya. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah melarang perkara tersebut. Okay, hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda. Hadis ni agak panjang tapi di bahagian akhirnya, la tas'alul mar'atu talaqa. Janganlah seorang isteri itu meminta talak, meminta cerai, meminta diceraikan. Ukhtiha. Ukhtiha, okay, Rasulullah tak sebut wanita lainnya, ukhtiha. Sebab walaupun madu itu benci ke, kacau lah kau rampas suami aku apakah, ia tetap saudara kita dalam Islam. Sebab tu Rasulullah bersebut, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha, saudara perempuannya. Sebab siapa pun suami kita cerai, bila dia siapa pun suami kita nikahi yang memadukan kita dengannya, dia itu tetap saudara kita dalam agama Islam. Ukhti kita, saudara kita, bukan mana-mana perempuan lain, bukan apa nak kata perampas lah ke apa, ia tetap saudara kita, saudara seagama kita. Okay. La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litaktafi'a sahfataha. Secara terjemahan harfiah, supaya dia dapat memuaskan diri dengan satu bekas makanan tu untuk dirinya saja. Okay, ini secara terjemahan harfiah, supaya dia dapat satisfy herself, memuaskan dirinya dengan bekas makanannya itu. Maknanya dia tak nak share. Dia tak nak share rezeki suami dia. Dia tak nak share apa yang suaminya ada. My husband is for me alone. He himself, hartanya, apanya semua tu is only for me. Jangan minta cerai. Wal tankih, biarlah mereka bernikah. Fa innama, kerana sesungguhnya laha ma kataballahu laha. Baginya, bagi isteri yang baru itu, tidak lain ialah apa yang Allah telah tulis baginya, apa yang Allah telah takdir baginya. Ya, jadi hadis ini kalau kita apa nak kata secara mudahnya diterjemahkan, janganlah seorang isteri meminta suaminya menceraikan madunya kerana dia nak semua rezeki, semua harta suaminya itu. Okay, sebaliknya, biarlah mereka itu berkahwin kerana setiap orang itu adalah rezeki yang telah dituliskan oleh Allah baginya. Salah satu sebab kenapa isteri sukar menerima dirinya dimadukan ialah suami aku ni duit pun tak ada, cukup-cukup apa dia, tiba-tiba pergi nikah lagi. Kan? Lepas tu ada pula nasihat-nasihat, pandangan-pandangan yang apa nak kata, bila suami nak nikah lagi, kau minta siap-siap. Kau minta siap-siap rumah tukar atas nama kau. Kau minta siap-siap dalam akaun bank ada 50,000. Sekarang tak main cash lah. Sekarang ni orang semua sebut gold kan, emas kan. Pastikan kau ada 2 jongkong emas.
Pastikan dah tulis surat wasiat siap-siap. Pastikan dah ada surat hibah siap-siap. Pastikan tu, pastikan ini. Ya. Kerana antara sebab kenapa isteri berat nak terima suaminya, nak nikah lagi, nak poligami lagi, ialah bimbang dalam urusan harta. Bimbang dalam urusan rezeki. Okey, bimbang nak kena share dua. Suami aku gaji sebulan 5,000 lah. Sekarang nak kena share dua. Masa nak kena share dua. Perhatian nak kena share dua. Okey? Jadi Rasulullah SAW berpesan, jangan bimbang kerana masing-masing telah pun Allah menulis bahagiannya. Allah telah pun tulis rezeki kamu banyak mana. Rezeki tu orang kata apa? Tidak akan salah alamat. Allah telah pun menulis masa kamu banyak mana. Okey, giliran macam mana ke apa ke, semuanya ada di situ. Yang telah pun Allah tentukan. Tentang nasihat dia, nasihat sebahagian orang yang kita nampak macam nasihat yang baik. Kononnya apabila suami kamu nak nikah lagi, kamu minta siap-siap. Rumah tukar nama, minta duit lah, minta tu, minta ni. Ya. Saya kata, kalau betul pun nak minta, kenapa tak minta awal-awal bukan kerana poligami? Sebab dia kata nanti suami dilarikan oleh isteri baru. Okey. Saya tanya pula, kemungkinan suami dilarikan oleh malaikat maut ada juga, bahkan lagi tinggi. Kenapa tak minta awal-awal? Boleh faham ke? Sebab dia bimbang, nanti suami nikah lagi, isteri tu ambil harta lah, bawa lari suami lah, apa ke lah kan. Jadi dia nak semua atas nama dia siap-siap. Cash lah, apa semua tu. Sebenarnya, suami pun boleh dibawa lari oleh malaikat maut. Tanpa appointment, tanpa bagi tahu. Dan bila dah mati, suami tiba-tiba mati, payah bak harta ni kan, semua tahu-tahu kan. Nak tukar nama apa semua tu, kenapa tak minta suami tukar nama awal-awal? Rumah kepada nama isteri, letak duit dalam cash, apa-apa semua tu macam tadinya contoh. Kan? Jadi alasan itu sebenarnya tidaklah membantu dan ianya seperti batu api lagi kepada isteri yang sedang menghadapi dirinya bakal dimadukan. Ya, jadi nasihat saya, jangan memberat-beratkan suami di situ. Setiap orang Allah telah pun menentukan rezekinya. Lagi seseorang itu sudi berkongsi, lagi Allah SWT akan bagi banyak kepada dia. Okay? Bukan dalam bab poligami ni saja. Cuba contoh dalam bab sedekah. Lagi banyak seseorang itu bersedekah, dia ada dalam akaun bank dia 1,000 je. Dia sedekah RM200. Allah akan bagi balik dia dalam bentuk yang lebih banyak. Tak semestinya dalam bentuk RM200 itu. Tetapi Allah bagi balik dia dalam bentuk rezeki kesihatan, dalam bentuk rezeki kebahagiaan, dalam bentuk rezeki tak ada benda-benda yang rosak, tenang saja hidupnya. Ya, sama juga apabila dia sudi bagi suami dia untuk berkongsi, Allah akan bagi banyak lagi kepada dia dalam bentuk-bentuk yang tidak dia ketahui. Sebagai contoh, mungkin dia fikir, selama ni aku setiap minggu 7 hari bersama suami. Sekarang ni aku nak kena share. Aku 2 hari apa begitu ke, sehari. Saya hanya dapat setengah seminggu. Tapi mungkin dalam masa setengah seminggu tu, 3 hari setengah ke, 3 hari ke, 4 hari ke, Allah bagi dia balik dalam bentuk quality time dia dalam masa 3-4 hari tu lebih tinggi, lebih berkualiti berbanding apabila suami dia ada seminggu di situ. Boleh saja Allah bagi sedemikian. Ini termasuk dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, boleh tak isteri sebelum nikah buat syarat kepada suami supaya jangan berpoligami? Okey, sebelum tu ada satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu dan yang hampir pasti tidak diberitahu kepada para isteri yang bakal menikah dalam kursus-kursus kahwin ke apa ke, ialah kita biasa dengarkan di dunia barat ada pre-marital agreement, perjanjian sebelum kahwin, perjanjian sebelum nikah di mana isteri boleh mensyaratkan sekian kepada suaminya. Kita mungkin biasa dengar di negara barat. Sebenarnya perkara itu ada dalam Islam 1400 tahun yang lalu. Okay? Rasulullah SAW bersabda, kita sekarang di muka surat 93 dalam hadis riwayat Imam Bukhari, syarat yang paling patut kalian tepati adalah apa yang membuatkan kemaluan isterimu dihalalkan untuk kamu. Yang ini akad nikah. Maka sebelum akad nikah, isteri boleh
meletakkan sekian-kian syarat. Ataupun wali kepada isteri, bakal isteri boleh meletakkan sekian-sekian syarat. Itu sebenarnya dibolehkan dalam Islam. Premarital agreement ni bukan sesuatu yang datang daripada dunia barat, tetapi sebenarnya ada dalam Islam sebagai salah satu peranan Islam dalam menaikkan darjat wanita. Menaikkan darjat wanita ialah apabila nak kahwin, wanita itu sebelum kahwin dia boleh meletak sekian-sekian syarat kepada suaminya. Jadi sekarang ini boleh ke bakal isteri, ini maknanya suami tu belum kahwin lagi apa semua tu, meletakkan syarat awal-awal, abang, dalam pernikahan nanti ada syarat bahawa saya nak meletakkan syarat, abang tak boleh nikah lagi. Tapi belum kahwin tak boleh, sebab abang kan. Okey, awal-awal lagi. Kamu tak boleh nikah lagi, tak boleh poligami lagi. Boleh ataupun tidak? Dia pula berhujah. Ada tu Sahih Bukhari, hadisnya, yang bahawa saya boleh buat premarital agreement. Jadi macam mana tu? Okey, hadis itu betul sahih, tetapi sama juga macam kes tadi, apabila merujuk hadis, kena juga merujuk kepada hadis-hadis yang lain. Jadi di sini ada sebuah hadis lain, riwayat Imam Tirmizi, sahih juga, di mana Rasulullah SAW bersabda, saya baca hadis ini secara penuh, as-sulhu jaizun, perdamaian itu dibolehkan, bainal muslimina, di kalangan, di antara orang-orang Islam yang saling bertegah ke apa ke, saling berkelahi ke, illa sulhan, kecuali perdamaian, harrama halalan, yang mengharamkan perkara halal, au ahalla haraman, atau yang menghalalkan perkara haram. Wal muslimuna, dan orang-orang Islam, ala syurutihim, di atas syarat-syarat mereka, di atas perjanjian yang mereka telah persetujui, illa, kecuali, syartan, satu syarat, yang harrama halalan, yang menghalalkan, yang mengharamkan perkara halal, au ahalla haraman, atau yang menghalalkan perkara haram. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, yang ini Imam Tirmizi, haza hadis hasan sahih. Jadi ringkasnya, dibolehkan seorang wanita itu ataupun walinya meletakkan sekian-sekian syarat dalam perkahwinan itu, asalkan syarat itu tidak mengubahkan sesuatu yang halal kepada haram atau haram kepada halal. Apa ya perjanjian yang dibolehkan yang kita kata tidak menukar hukum? Sebagai contoh, seorang isteri itu sebelum dia menikah, dia membuat syarat kepada suaminya, saya nak buat syarat, minta supaya diizinkan. Dalam sebulan sekurang-kurangnya 2 kali untuk saya balik kampung tengok mak ayah saya. Sebab saya ni anak satu-satunya anak perempuan dan saya rasa bertanggungjawab untuk melihat ibu dan ayah saya yang sudah uzur. Katakan syarat seperti itu dibolehkan. Apa contoh syarat lain? Saya nak syaratkan supaya selepas dah berkahwin ini, saya ni baru habis degree, saya nak sambung master dan PhD. Saya minta supaya dah kahwin nanti saya boleh sambung belajar. Perkara-perkara yang harus seperti itu boleh disyaratkan. Boleh tak nak syarat lepas dah kahwin nanti, jangan nak nikah lagi. Me, one and only. Syarat seperti itu tak boleh sebab ianya mengharamkan perkara yang halal. Sebab poligami itu halal. Bagaimana kalau isteri mensyaratkan? Kalau nak poligami, mesti bagi tahu. Yang itu boleh sebab dia bukan kata suami kena minta izin. Dia bukan larang suami poligami, tapi dia tak mahu suami poligami senyap-senyap. Jadi dia kata, syarat perjanjian untuk perkahwinan kita ni seandainya nak kahwin lagi kemudian-kemudian, mesti bagi tahu kepada saya. Syarat seperti itu dibolehkan sebab ianya tidak menukar apa-apa hukum. Jadi saya ulangi, dalam Islam ada satu perkara yang mungkin ramai tak tahu, iaitu premarital agreement. Kita biasa dengar di negara barat, padahal ia sebenarnya telah pun ada dalam syariat Islam 1400 tahun yang lalu. Dalam rangka Islam ingin menaikkan darjat wanita. Okey, tapi dalam rangka hendak membuat syarat itu, mestilah bukan perkara-perkara yang menukar hukum Allah. Okey, sebagai contoh, tadi saya bagi beberapa contoh, saya terfikir contoh lain. Suami merokok katakan. Bila nak cikah tu,
isteri bagi syarat, mesti berhenti merokok. Dan kalau ditangkap merokok lagi, okey, saya akan berhak untuk pergi minta jatuh talak ke apa ke. Jadi syarat seperti itu dibolehkan sebab selari dengan hukum syariat Islam. Kalau nak mensyaratkan suami tak boleh poligami, yang itu tak boleh sebab ianya menukar hukum daripada satu yang halal, poligami itu halal, kepada yang haram. Tapi kalau isteri sekadar mensyaratkan suami, kalau nak poligami nanti, bagi tahu saya terlebih dahulu, jangan buat senyap-senyap, yang itu boleh. Kerana ia termasuk dalam perkara yang diharuskan. Okey? Sama juga tadi macam mula-mula tadi, perdamaian itu dibolehkan di kalangan di kalangan orang Islam, kecuali perdamaian yang tukar hukum. Haram kepada halal atau halal kepada haram. Sebagai contoh, ada dua suami isteri bertelagah dan nak cerai, lalu mereka pergi ke kaunseling. Okey, kaunselor pun cuba mendamaikannya. Lalu antara syarat perdamaian tu jangan poligami. Yang itu tak boleh sebab menukar hukum daripada halal kepada haram. Tapi dalam perdamaian itu sesuatu yang tidak ada ubah hukum, yang itu tu dibolehkan. Saya rasa mungkin sebahagian isteri ada yang tak setuju kerana rasa macam diri terperangkap. Pergi kaunseling pun tak boleh buat syarat macam tu. Sebelum kahwin pun tak boleh buat syarat macam tu. Macam mana ni? Di mana diri saya dalam buat poligami ni? Nak minta cerai tak boleh. Nak minta buat perjanjian tak boleh. Kalau pergi jumpa kaunselor, batu antara syarat perdamaian pun tak boleh. Macam mana ni? Macam saya ni terperangkap pula. Macam saya ni ada obstacle pula. Sebenarnya bukan anda terperangkap, tetapi anda yang, memerangkap diri anda. Sebab anda yang telah meletakkan diri anda dalam satu suasana yang poligami is a no-no. Okay? Padahal dari sudut syariat Islam, poligami ialah sesuatu yang dibolehkan. Sebab tu yang macam tadi kita baca-baca ni, dia rasa macam diri ni, saya nak keluar kot mana ni? Nak keluar kot perceraian, tak boleh. Awal-awal sebelum nikah nak buat syarat, tak boleh. Kalau dah nikah suami nak poligami, kemudian kita gaduh, jumpa kaunselor apa semua, saya tak boleh syaratkan dia jangan poligami juga. So macam mana ni? So kembali kepada asalnya, anda merasa diri anda terperangkap, anda merasa diri anda tak dapat keluar, kerana anda sendiri telah meletakkan diri anda dalam satu posisi yang tidak selari dengan syariat Islam, iaitu posisi yang enggan menerima poligami. Minta maaf. Jadi saya bukan nak menakut-nakutkan ke, bukan nak memberat-beratkan ke, tapi saya hanya nak menerangkan apa yang sebenar. Kita baca hadis-hadis, kita baca ayat-ayat daripada Al-Quran. Pelajaran seterusnya, nombor 60. Nombor 60 merujuk pada ayat pertama surah Tahrim. Ayat ini penting kepada suami-suami. Ayat pertama surah Tahrim, surah At-Tahrim, surah yang ke-66, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi kamu? Tabtaghi mardata azwajik, semata-mata untuk mencari keredaan isteri-isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim. Sementara Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebab di sebalik ayat ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah isterinya, ada salah satu rumah tu dia suka minum madu, sejenis madu. Lalu ada isteri lain yang dapat tahu, macam menyindir pula, macam terasalah rumah tu ada madu, rumah I tak ada madu. Tu pergi situ saja. Okey. Ini madu memang honey, bukan madu poligami tu. Okey. Lalu bila Rasulullah mendengar isterinya ada yang macam menyindir, dia suka minum madu di rumah isteri yang lain ke apa ke, baginda berjanji kepada diri sendiri, baginda berazam kepada diri sendiri, saya tak akan minum madu lagi. Okey. Untuk menjaga hati isterinya, sebab isterinya sekarang ni terasa hati, kamu pergi minum madu rumah tu, tak minum madu rumah ni, atau rumah ni tak ada madu, isterinya terasa. Okey.
Ya isteri sebelah sana terasa, apa salahnya dah minum madu je, bukan apa pun. Jadi begitu. Maka untuk mendamaikan, untuk meredakan, mencari keredaan isteri-isterinya, Rasulullah berazam kepada dirinya, berjanji kepada dirinya yang dia tak akan minum madu lagi. Okey? Kerana azam tersebut, kerana janji tersebut, Allah SWT menurunkan ayat ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima, kenapa tuharrimu, kamu mengharamkan, yang ini madu tadi, ma ahalallahu lak, apa yang Allah halalkan kepada kamu. Apa yang halal? Poligami itu halal. Maaf, madu itu halal. Tabtaghi mardata azwajik, semata-mata untuk mencari keredaan isteri-isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim. Okey, bila kita baca ayat Quran, lazimnya rangkaian yang akhir tu Allah tutup dengan sifat-sifatnya ataupun nama-namanya. Contoh ni, Wallahu ghafurur rahim. Nama ataupun sifat Allah tu di penutup, di akhir setiap ayat. Itu bukan sekadar untuk kita sedap baca, jadi ayat tu macam sedap kita baca, apa kan? Tak, ianya ada kaitan dengan keseluruhan ayat itu. Okay, nama atau sifat Allah di penghujung ayat ada kaitan dengan keseluruhan ayat itu. Apabila dalam ayat ini Allah berfirman, Wallahu ghafurun, sesungguhnya Allah ni maha pengampun, berarti apa yang Rasulullah buat, apa yang Nabi buat itu awalnya adalah satu kesalahan yang berdosa. Satu kesalahan yang berdosa, akan tetapi memandangkan Rasulullah mungkin tak tahu ke apa ke, Allah mengampunkan. Jadi kita tahu kesalahan yang pertama itu sesuatu yang berdosa hukumnya. Dan Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah sangat sayang kepada baginda. Allah tak mahu baginda mengharamkan ke atas dirinya apa yang halal semata-mata untuk cari keredaan isteri-isterinya. Okay. Dalam kaedah usul fiqh, dalam kaedah usul fiqh ada satu yang sebut sebagai qiyas al-aula, qiyas yang lebih utama. Maksudnya kalaulah berazam untuk tidak minum madu lagi, sekadar madu saja, Allah dah turunkan ayat macam ni. Apatah lagi kalau seseorang itu berazam ke atas dirinya yang saya tak akan poligami. Macam mana pula tu? Demi mencari redha isterinya. Kalaulah seorang Nabi pun Allah telah tegur sebegini sehingga turun ayat Quran, sampai kita pun boleh baca sampai sekarang ni, bagaimana pula dengan kesalahan kita yang biasa-biasa ni? Nabi yang sebegitu tinggi darjatnya di sisi Allah, makhluk manusia yang paling Allah sayangi. Okay? Pun Allah tegur, semata-mata kerana isu madu, honey. Bagaimana pula kita manusia biasa-biasa ni, kemudian kita pula berazam untuk tidak buat sesuatu yang lebih besar, jauh lagi besar daripada isu honey ataupun madu. Yang ini kita berazam tidak mahu berpoligami. Ya, kerana apa? Kerana ada sebahagian Suami ni, lelaki ni nak kata apa ya, dia punya DNA ke, dia punya wiring ke, dia punya apa ke, secara fitrahnya memang akan suka poligami. Ya, ini lelaki-lelaki yang sehat fitrahnya. Yang wiringnya, programmingnya, DNA-nya apa semua tu betul, secara fitrahnya akan suka poligami. Lelaki ni dia memang begitu. Dia suka poligami, dia suka motor besar, dia suka kereta power, kereta enjin turbo apa semua tu. Benda-benda itu memang lelakinya tu. Lalu ada pula suami, dia berazam kerana nak jaga hati, sekarang ni dia dah kahwin, masih monogami. Lalu dia berazam yang saya tidak akan poligami. Okey? Itu adalah satu azam yang salah. Kenapa? Kenapa kamu mengharamkan ke atas diri kamu perkara yang Allah halalkan semata-mata untuk mencari keredaan isteri kamu? Jadi ini satu perkara yang salah. Jadi saya nasihatkan kepada suami-suami, jangan sekali-kali berazam untuk tidak poligami. Paling-paling kata, itu terserah pada rancangan Allah, terserah pada takdir Allah di masa kemudian. Saya tak tahu. Setakat sekarang ini, kira income, kira apa semua tu, macam saya ni belum layak lagi poligami. Tapi saya tidak tahu bagaimana rezeki yang Allah akan bagi dalam masa 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang. So, I keep it open. Okay? Jangan berazam saya tidak akan berpoligami sehingga akhir hayat. I am with you, cakap pada isterinya kan. I am with you, we are only two, together.
sehingga hari akhirat. Begitu. Okay? Jangan berazam begitu kerana ia sesuatu yang salah. Orang kata apa ya? Jodoh itu rahsia Allah kan? Jadi kita tak tahu. Jadi keep it open. Kemudiannya ya, dia bukan salah dari sudut kalau kita rujuk pada ayat pertama surah Tahrim ni. Tapi salah juga kerana anda telah berjanji kepada isteri anda yang anda tidak akan poligami. Tengok-tengok dalam masa 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, anda nak poligami. Ataupun senyap-senyap telah poligami. Bukankah itu lebih melukakan hati isteri anda? Jadi awal-awal, jangan berazam untuk poligami. Jangan berazam untuk tidak poligami. Ya. Jadi ingat ya, surah Tahrim, surah ke-66, ayat yang pertama. Jadi itulah beberapa perkara yang dilarang apabila perkara-perkara yang dilarang berkaitan dengan poligami. Jadi sampai situ saja. InsyaAllah kelas seterusnya kita akan masuk dalam bab keadilan. Apakah yang dimasukkan keadilan dalam poligami, ya, dalam kelas seterusnya. Jadi lepas ini kita akan masuk pada sesi Q&A. Boleh bertanya, insya-Allah jika saya tahu saya akan menjawabnya. Jadi sebelum itu saya rehat sekejap, seminit dua. Lurus-luruskan kaki pula, lama duduk ni ya. Kita jumpa dalam masa seminit dua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada apa-apa soalan, boleh tulis di ruangan komen itu. InsyaAllah saya cuba jawab di mana yang boleh. Ada soalan di sini, kalau suami suka berskandal je, tak nak nikah, layakkah isteri minta cerai? Ya, itu salah satu perkara yang munasabah untuk diminta cerai. Alasannya munasabah. Sebab berskandal ini ialah sesuatu yang melanggar syariat Islam. Kalau sudah ditegur, sudah dinasihatkan, suami tetap sedemikian, maka ianya menjadi sebab yang munasabah untuk meminta cerai. Okey, ada apa-apa usaha di pertubuhan poligami untuk berdiskusi dengan jabatan agama mengenai kes isteri minta cerai disebabkan suami ingin berpoligami. Yang ini saya tak tahu. Sekadar yang saya tahu tidak ada usaha. Jadi sebab minta cerai ni pun tak silap saya file di mahkamah, bukan di jabatan agama. Jabatan agama kemudian untuk dapat sijil cerai. Tapi mahkamah pun sendiri akan tanya sudah pergi kaunseling ke belum ke. Ya, jadi dalam kaunseling itu tak silap saya
pihak jawatan agama akan cuba nasihatkan isteri agar jangan minta cerai selagi mana suami bersikap adil dalam poligami tersebut. Ini setahu saya. Ya, bila isteri minta cerai, dia minta cerai di mahkamah. Okay, bila perbicaraan awal, hakim akan tanya sudah ada ke usaha-usaha untuk berdamai. Okey, kalau belum, hakim akan sarankan untuk usaha perdamaian, maka antaranya ialah pergi kaunseling. Kaunseling ni boleh yang percuma di Jabatan Agama ataupun yang berbayar di private counselling center. Kalau di Jabatan Agama setahu saya, memang akan cuba dinasihatkan kepada isteri agar tidak terus minta cerai, tapi bagi peluang tengok apakah suami itu dia berlaku adil ataupun tidak dalam poligami tersebut. Ya, jadi di situ ada usaha dari pihak Jabatan Agama. Tapi satu usaha lain yang saya rasa pihak Jabatan Agama patut lakukan ialah sebagaimana mondong kami ada kursus perkahwinan, saya juga harapkan bagi poligami pun ada kursus. Kursus poligami bagi suami yang ingin poligami. Kerana banyak suami yang nak poligami tetapi tidak tahu selok-belok dalam kehidupan poligami itu sendiri. Ya. Okey, ada apa-apa soalan lain? Ada apa-apa soalan lain? Ada ruang, ada masa untuk bertanya? Kalau suami dah mohon poligami tapi isteri tak setuju. Isteri cakap sampai bila-bila dia tak akan setuju untuk poligami. Isteri cakap kalau nak juga kahwin, sekejap tak keluar pula. Okay, isteri cakap kalau nak juga kahwin, buatlah cara lain. Kalau melalui permohonan sah, isteri memang tak akan setuju. Bagaimana kes ini, tuan? Okey, suami dah mohon poligami, isteri tak setuju. Isteri cakap sampai bila-bila tak akan setuju untuk poligami. Isteri cakap kalau nak juga kahwin, buatlah cara lain. Maknanya isteri tidak mahu ke mahkamah. Isteri tidak mahu melalui proses yang biasa. Kalau melalui permohonan sah, isteri memang tak akan setuju. Jadi, isteri membantah hanya dari sudut nak pergi memohon di mahkamah apa semua tu ke? Kalau saya faham soalan ni ya. Nasihat saya kepada isteri ni, memang berat, tapi seboleh-bolehnya hadirlah sebab perlu beri kredit kepada suami. Okay? Ini bukan menyebelahi suami lagi. Okay? Tak, kita perlu bagi kredit kepada suami yang hendak melakukan poligami secara betul mengikut SOP di negeri masing-masing. Patut bagi kredit. Sebab itu satu tindakan yang berani, yang terpuji. Ya, jadi apabila suami nak buat tu, walaupun isteri rasa berat, mungkin kena isi banyak borang, kena hadir mahkamah ataupun macam, I don't want to know about this. You want to get married? Go get married. I don't want to know about it. Tetapi bagi saya cuba lihat dari sudut yang lain, di mana kita bagi kredit kepada suami kerana nak buat cara yang betul, cara yang ikut SOP Jabatan Agama, SOP mahkamah, ya. Jadi cuba lihat dari sudut itu. Kemudiannya dari aspek yang kedua, cuba lihat dari aspek walaupun mungkin rasa marah, rasa benci, rasa ish kepada bakal madu suami, tetapi apabila suami menikahi secara SOP di mahkamah, di Jabatan Agama apa semua tu, bakal madu nanti akan ada sijil nikah. Akan ada pernikahan yang secara yang ikut SOP apa semua tu, yang itu membantu masa depan bakal madu itu sendiri. Ya, masa depan bakal madu. Jadi bila buat begini ni, bukan saja kita kata kredit pada suami, juga kepada bakal madu. Nanti timbul soalan, but for me, what do I get? What do I get? Ingat tak kita baca dulu daripada surah Al-Maidah, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan takwa.
dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan perkara yang melampaui batas. Jadi walaupun benda ni sangat berat, benda ni tak mau dibuat, tapi jika isteri menguatkan diri untuk turut serta, ya, dia akan mendapat pahala daripada Allah SWT sebab dia membantu suaminya dalam urusan kebajikan dan takwa. Dia membantu bakal madunya dalam urusan kebajikan dan takwa. Okey, jadi itu pandangan saya. Bolehkah suami menceraikan isteri kedua dengan alasan dia tidak mampu berlaku adil kerana desakan isteri pertama? Sedangkan selama ni suami sebenarnya dia telah berlaku adil. Sedangkan isteri kedua masih mahu meneruskan perkahwinan. Sefaham saya, jadi suami nak berlaku adil dan telah pun berlaku adil, akan tetapi isteri pertama mendesak supaya tidak berlaku adil. Bolehkah minta cerai? Seboleh-bolehnya jangan minta cerai. Sebaliknya cuba nasihati isteri pertama tentang perkara ini. Yang ini pentingnya untuk dia berlaku adil, dan apabila isteri pertama membantu suaminya berlaku adil, menyokong suaminya berlaku adil, itu menjadi satu sarana pahala kepada isteri pertama itu sendiri, ya. Sama juga ayat tadi surah Al-Maidah, janganlah kamu bertolong-tolonganlah kamu dalam perkara kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan juga melampaui batas. Jadi apabila isteri pertama membantu suaminya berlaku adil, iaitu itu adalah salah satu ciri takwa dan kebajikan, maka dia mendapat pahala. Dan di sini suami mesti ada ciri kepimpinannya, dan kalau perlu ada ketegasannya di situ bahawa dia mesti berlaku adil meskipun ada di kalangan isterinya yang menghasutnya untuk tidak berlaku adil. Okay? Jangan menceraikan isteri kedua itu atas desakan isteri pertama. Itu adalah kelemahan pada diri anda sendiri, ya, dan merupakan penganiayaan, kezaliman juga kepada isteri kedua kerana anda menceraikannya padahal macam dia kata sendiri, dia tidak pun mahu bercerai. Baik. Tuan, saya tengah register. Bagaimana kalau suami masih takut dengan isteri pertama untuk jalankan tanggungjawab? Apa yang boleh saya buat selepas register selesai? Suami berani ketika isteri tak tahu. Dah tahu makin parah pula. Semua isteri pertama kawal, mohon pencerahan. Kena bagi tahu suami itulah. Yang jangan takut, sebab bila suami tu memasuki dalam alam poligami, dia kena berani. Tak boleh nak takut-takut macam ni. So sekarang ni isteri sudah pun tahu. Jadi dia kena berani menasihati isteri pertama lah, saya assume, ya, bahawa sekarang ni dia telah pun poligami dan dia hendak berlaku adil antara kedua-dua isterinya itu. Jadi suami tidak boleh takut di sini. Sebab bila suami nak poligami tu, dia kena fikir benda ni awal-awal. Mungkin tak fikir, sekarang dah terlajak masuk. Tapi dah terlajak masuk, kita kata kena mengharungi. Sebagaimana kita kata kapten kapal laut ke apa ke, dia termasuk dalam suasana ombak yang kuat ke apa. Okay, ribut di lautan ke apa. Apakah dia hendak melarikan diri atau dia mengemudi kapalnya bersama dengan anak-anak kapal agar selamat melepasi suasana laut yang bergelora itu. Jadi suami kena kuat, dan inilah yang suami nak. Okay? Nak poligami, so it is part of the package. Part of the package mesti akan ada benda-benda sebegini berlaku, jadi dia kena mengharunginya. Dan jangan mengharungi berseorangan, tetapi mengharungilah dengan selalu meminta pertolongan Allah SWT. Sebab tu kalau rujuk balik pada sesi bedah buku ni, siri yang pertama tu, saya berkata orang biasa sebut poligami ni akan menyebabkan isteri ni makin rapat kepada Allah. Dia akan tahu bahawa
suami itu bukan milik dia, yang hanya tempat bergantung ialah Allah. Itu betul. Tetapi poligami ini juga akan membawa suami ini lebih dekat pada Allah. Sebab dia akan sedar betapa sukarnya, betapa besarnya cabaran apa semua tu, dan dia sukar untuk mengharunginya, mengemudinya, menahkodainya. To captain the ship alone. Jadi nak tak nak dia kena merapatkan dirinya kepada Allah dan meminta pertolongan Allah bagaimana dia dapat berlaku adil antara kedua-dua isterinya itu. Isteri hadir di mahkamah tetapi isteri tidak bersetuju untuk dipoligamikan atas alasan kewangan. Isteri mohon tambahan nafkah anak-anak dan dirinya membuatkan permohonan poligami suami, kelihatan suami tidak mampu. Mahkamah pula menasihatkan suami hanya mohon kembali poligami setelah isteri setuju dan punyai kewangan, dan suami punyai kewangan yang lebih kukuh untuk memenuhi segala tuntutan isteri sedia ada. Sedangkan suami memang serius untuk menghalalkan bakal isteri, tetapi disebabkan halangan yang diwujudkan oleh isteri sedia ada, suami kebuntuan. Kalau di mahkamah, maknanya hakim sudah pun mendengar hujah suami dan hujah isteri sedia ada. Okey, kalau isteri sedia ada kata suami tidak mampu, okey, hakim akan tanya suami pendapatan banyak mana, komitmen loan banyak mana, belanjawan macam mana. Kalau suami tak boleh jawab, maknanya dia poor financial planning ataupun memang betul-betul tidak ni, maka hakim tidak akan membenarkan suami berpoligami. Ya, bukan semata-mata kerana hujah isteri, sebab isteri mungkin akan berhujah sekian, tapi hakim akan tanya the other side of the story, tanya pandangan suami pula, bagaimana perancangan kamu dalam poligami ini. Okay, bagaimana perancangan kewangan kamu? Bagaimana kamu nak berlaku adil apa semua tu. Jadi kalau suami dapat memberi penjelasan yang meyakinkan hakim, income saya banyak ini, hutang saya banyak ini, saya akan agihkan begini, dan hakim berpuas hati, maka hakim akan beri kebenaran kepada suami untuk nikah lagi, walaupun isteri pertama tadi tak setuju. Walaupun isteri pertama tadi telah bagi sekian hujah, tapi hakim akan dengar. Okey, hakim akan dengar dan hakim akan menilai antara kedua-duanya. Jadi dalam kes ini yang saya faham macam mahkamah pula menasihatkan suami hanya mohon kembali poligami. Okey, setelah isteri setuju, maknanya setelah kewangan suami itu dipersetujui oleh isteri, maknanya hakim telah menilai antara kedua-dua pandangan dan dia mendapati hujah isteri itu lebih kuat. Hujah isteri itu lebih kuat, maka ikutlah hakim tu dan sabar. Allah SWT akan melapangkan rezeki dan akan bila cukup nanti bolehlah untuk berpoligami. Sedangkan suami memang serius untuk menghalalkan bakal isteri. Ya, betul serius. Ya, betul. Tapi kena serius dari sudut kewangan juga. Jadi you must be able to present what is your financial planning for family A and family B. If you are unable to do it, serius saja tak cukup. Dia kena serius sebab tanggungjawab suami memang bagi nafkah. Jadi dia kena serius dalam perancangan tu macam mana. Okey, pembahagian tu macam mana. Kalau tak boleh, walaupun serius, walaupun niat baik menghalalkan bakal isteri, niat baik, niat mulia, tetapi niat baik saja tidak cukup. Okey, kena menepati syarat-syaratnya. Syarat kewangan ni pun kita pun telah bincang dalam sesi yang lepas bahawa ianya memang syarat suami untuk menafkahi isteri, dalam kes ini isteri-isterinya. Isteri ini berkata, kalau melalui kaedah poligami sah, dia memang tak akan setuju. Tapi jika sekiranya suami punyai kaedah lain untuk menikah lain, dia tak halang. Tapi dia akan susulkan suami dengan segala tuntutan berkaitan. Jika sekiranya dia tahu suami menikah baru
melalui cara tersebut? Ini yang soalan tadi tu ya. Jadi isteri tu tak mahu nikah melalui mahkamah. Tak mahu menikah melalui SOP negeri. Tapi kalau dia dapat tahu suami nikah ikut kaedah lain, dia tak halang. Tapi dia akan susulkan suami dengan segala tuntutan berkaitan. Jika sekiranya dia tahu suami menikah baru dengan cara tersebut. Dia nak tuntut apa itu ya? Nak tuntut macam yang saya sebut tadi tu ke? Tukar rumah atas nama dia, letak cash sekian-sekian ya. Jadi saya nasihatkan kepada isteri ni kalau dia ada, jangan memberat-beratkan suami dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah. Okay, dalam kehidupan ni kita nak mencari keredaan Allah ke keredaan diri sendiri. Kalau keredaan diri sendiri, saya tak mahu suami poligami lagi. Ya, saya nak, kalau dia nak poligami juga, saya nak tuntut sekian-sekian-sekian. Lalu akhirnya kita mungkin dapat, tapi apakah itu akan membahagiakan kehidupan kita? Berbeza jika kita dalam kehidupan ini, kita mahu mencari keredaan Allah. Kita mahu mencari pahala Allah. Kita mahu mencari syurga Allah. Maka kita halalkan, bahkan kita bantu di mana boleh, asalkan suami buat perkara yang halal. Okay? Dan Allah akan bagi, bukan saja syurga di akhirat, Allah akan bagi pelbagai barakah dalam kehidupan di dunia ini. Jadi bagi isteri yang saya nampak macam menyusahkan suami yang nak berpoligami ini, ya, bagi saya nasihatkan sekali lagi, permudahkan. Allah akan memudahkan urusan puan. Susahkan, Allah akan susahkan urusan puan. Sebab selagi mana suami buat benda yang halal. Kalau suami buat benda yang haram, ya, itu saya sokong. Suami nak pergi Genting Highland main kasino. You rosakkan kereta ke apa ke, you saja pakai kereta keluar pergi mana-mana tak balik-balik ke, okay? Pergi shopping center lama-lama ke, ya tu tak apa, saya setuju. Suami nak pergi berjudi, you pergi sogok kredit kad dia, pergi sorok duit dia kerana dia nak buat benda yang haram, itu betul, saya setuju. Tapi benda yang suami nak buat halal, meskipun sangat berat sebab nak nikah lagi, nak dimadukan, walaupun sangat berat, saya ajak supaya menguatkan diri, minta pertolongan Allah agar diberikan kekuatan untuk bukan sekadar boleh, tapi turut bantu suami memudahkan berpoligami. Bagaimana kalau isteri pertama mendesak suami untuk menceraikan isteri kedua, sedangkan suami tak mahu ceraikan isteri kedua? Dan sekiranya suami tak menceraikan isteri kedua, isteri pertama akan minta cerai dengan suami. Okey, pertama sekali jangan ikuti tuntutan isteri pertama untuk ceraikan isteri kedua. Sebab tuntutan itu adalah perkara yang salah dari sudut syariat Islam. Kita telah baca hadisnya tadi kan. Kemudian kalau tak nak cerai isteri kedua, isteri pertama lah yang akan minta cerai. Nasihatkan dia, itu juga perkara yang salah. Saya pun telah nasihatkan tadi, jangan minta cerai. Tapi kalau isteri pertama tetap nak minta cerai, dan kalau tidak diceraikan, dibiarkan suami tak dilayan ke, tak apa ke, tak apa. Ceraikan, itu di akhirat kelak terpulang antara isteri pertama dengan Allah SWT. Yang penting anda sebagai suami, anda telah buat apa yang patut semampu mungkin untuk berlaku adil kepada kedua-dua isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia isteri pertama suruh cerai isteri kedua, anda tak mau buat kerana itu bertentangan dengan syariat Islam. Anda telah buat tu. Yang ketiga, bila isteri pertama pula nak minta cerai, anda telah cuba saya upaya untuk tidak ikut permintaannya. Cuba pujuk ke, cuba cakap baik-baik ke, dan anda tetap berlaku adil apa semua tu. Dia nak juga minta cerai, tak apa, silakan. Okey, silakan. Dan di akhirnya biar Allah yang putuskan di hari akhirat kelak. Sebab kalau isteri tu tetap bersungguh-sungguh nak minta cerai, suami tak mau ceraikan juga, kemudian isteri tu tak layan lah, isteri tu biarkanlah, apa-apa semua tu akan menjadi kehidupan suami isteri tidak menjadi apa lagi. Segala usaha telah anda buat apa semua tu tak menjadi juga, tak mengapa, terpaksa ceraikan, bukan kerana anda rela, tapi nampak antara dua kemudaratan itulah yang lebih ringan. Yang kemudian di hari akhirat serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada apa-apa soalan? Dah hampir 11.30, kita punya sesi pun sampai 11.30.
Soalan terakhir ke apa ke? Okey, kalau tak ada, tak mengapa. Moga-moga sesi ini dapat membantu kita bersama ya, menjadi ilmu yang manfaat kepada diri saya dan juga kepada para hadirin semua yang berpoligami, yang bakal berpoligami, yang menentang poligami ya. Moga-moga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya tutup dengan tasbih kifarah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya ni tidak memberi jadual yang tepat tentang kuliah-kuliah ni sebab saya ni sendiri kerja pilot. Jadual penerbangan saya berubah. Kemudian saya pun ada hal tu hal ini. Jadi saya cuba seboleh-bolehnya dalam seminggu tu sekali saya cuba ada buat kelas ya. Jadi kadang-kadang iklan tu last minute baru ada. Sebab last minute baru saya free. Begitu. So tak apa, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.